Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah yang pada petang yang barakah, masih lagi kita hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat petang bagi kaum ibu dan juga kaum ayah yang sedang-sedang menunggu masa kita berbuka puasa pada hari ini, Ramadan hari ini, iaitu 13 Ramadan. Alhamdulillah, bersama kita dalam satu ruangan, satu agenda pada petang yang barakah ni yang disedia oleh pihak syarikat haji, yang bertujuan untuk jadi suatu agenda boleh membantu hati-hati bagi kaum ibu dan kaum ayah untuk muhasabah diri masing-masing terhadap Ramadan yang sudah, hari-hari Ramadan yang sudah meninggal kita, yang sudah kita tidak boleh nak tarik kembali lagi. 13 hari dah hari ini. Untuk muhasabah, demi untuk membaiki hari-hari yang masih baki, yang masih tinggal bersama kita lagi, kalaulah kita dilanjutkan umur pada Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, untuk saya kongsi dengan ayah-ayah, dengan ibu-ibu, dengan saudara-saudari yang sedang-sedang menonton ruangan ini pada petang yang barakah ini, berkaitan dengan suatu tajuk, iaitu Ramadan bulan tarbiyah. Ramadan bulan tarbiyah, masya-Allah. Sebagaimana kita duk baca semua Al-Quranul Karim, yang Allah Ta'ala berfirman, kata syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Allah Ta'ala ayat sendiri kata bulan Ramadan ni tak beberapa hari saja, ayyam ma'dudat. Bulan yang Allah Ta'ala suruh kita puasa bulan ni beberapa hari saja, tak lama sekali, ayyam ma'dudat. Kena kepada bulan yang Allah Ta'ala kata bulan
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang diturun padanya Quran. Maka masya-Allah, Quran ni Allah Taala buat turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak didik kita manusia ni menjadi orang yang paling baik sekali, menjadi hamba Allah Taala yang bertakwa. Masya-Allah. Allah Taala pilih Ramadan satu bulan yang Allah Taala menurunkan Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Sebagaimana di awal surah Baqarah tu, zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kena kepada Quran ni Allah Taala kata hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan hudal lil muttaqin dan juga hudal lin nas. Itu makna Quran yang Allah Taala buat turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad mari terima Quran wahyu daripada Allah. Nabi mari buat lagu mana pula? Nabi mari baca, Nabi mari tazkiyah, Nabi mari mengajar. Sebab tu kalau kita nak kata bulan Ramadan bulan tarbiyah ni, tak salah lah. Kerana kitab Quran sendiri tu yang Allah Ta'ala buat turun ke Nabi Muhammad ni, di antara hak Nabi mari buatnya, Nabi mari baca. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu dia. Allah Ta'ala yang ayat kata dia utuh. Ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Allah Ta'ala utuh di kalangan orang ummiyin tu, hatta seorang rasul mari, rasulan minhum. Mari apa? Yatlu alaihim ayatih. Tu kerja Nabi, peranan Nabi, mari baca ayat Quran. Wa yuzakkihim, mari tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Tazkiyah ni makna mari membersihkan, mari didik, mari bela bercara, bersih, membersihkan daripada hak. Nombor satu sekalinya bersih hak dalam. Pegangan-pegangan yang tak betul, pegangan-pegangan yang salah, membersihkan daripada syirik, membersihkan daripada kufur, membersihkan daripada akhlak-akhlak hak buruk, tak molek, membersihkan daripada benda-benda cemar, benda-benda kotor. Masuk dalam tu belaka. Nabi mari yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mari apa pula? Mengajar pula. Jadi baca, membersih, yang kita yang Allah Ta'ala kata tazkiyah tu, lagi pula mengajar. Itu semua tu makna dok didik. Didik itu isi Quran. Isi Quran mana mendidikkan manusia jadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Subhanallah. Maka kalau kita tengok dengan tadabbur, tengok dengan renung, dengan halus-halusnya, tak salahlah kalau kita kata Ramadan ni bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah, bulan Allah Ta'ala nak didik. Sebab tu kita duk dengar Ramadan sebagai sekolah tu. Boleh kita duk dengar kata Ramadan ni madrasah kan. Madrasah tu memang tempat untuk didik manusia. Untuk didik manusia. Tak salah lah kalau kata Ramadan tu satu sekolah, satu madrasah. Subhanallah. Sebab dalam Ramadan ni isi-isi agenda-agenda
untuk nak mendidikkan manusia. Daripada setiap gerak dia Ramadan tu demi untuk membinakan manusia, terutamanya hak kita tahu daripada rahsia amalan siyam, rahsia daripada amalan siyam, amalan puasa tu Allah Ta'ala pun wayak dengan jelas-jelas, la kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni kita duk dengar seumur dah. Difardukan puasa ke atas kamu tu, akhirnya Tuhan kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Pada puasa boleh mengeluarkan seorang manusia yang bertakwa, makna daripada proses puasa tu membina peribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Balah mana orang hak takut ke Allah Ta'ala melalui proses puasa. Subhanallah. Sebab tu kita perlu tengok kepada apa? Perlu tengok kepada sifat-sifat orang yang takut kepada Allah Ta'ala tu balas mana. Hamba yang takut ke Allah tu balas mana. Sifat dia, amalan dia, perangai dia, gerak diam dia, balas mana orang-orang yang takut kepada Allah. Subhanallah. Kita boleh tadabbur lah daripada isi Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala bawa turun di bulan Ramadan ni. Tu ada wayak banyak-banyak tempat dalam Quran untuk nak wayak sifat orang yang takut ke Allah ni. Balah mana sifat buat dia. Saya nak pilih satu tempat daripada Quran yang Allah Ta'ala hurai orang-orang yang takut ke Allah Ta'ala. Dan kalau kita renung, sifat-sifat ni memang dia boleh didikkan daripada satu amalan yang Allah Ta'ala memfardukan kita manusia yang beriman ni buat, yang mana itu salah satu daripada rukun al-Islam, iaitu puasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Ayat yang ke 17 dalam surah Ali Imran, setelah mana Allah Ta'ala wayak sifat, setelah mana Allah Ta'ala wayak berkenaan dengan orang yang takut ke Allah, Allah Ta'ala nak buat masuk orang ni ke dalam syurga Allah Ta'ala. Masya Allah. Tengok. Jadi Ramadan ni, bulan Ramadan yang kita kata bulan tarbiyah ni, gapo hak kita mari nak cari sini? Peluang daripada detik-detik Ramadan yang tak lama sekali, ayyam ma'dudat. 2, 3, 4 perkara. Yang pertama, belum saya nak renung, nak seru ibu-ibu dan ayah-ayah, saudara-saudari, supaya kita renung sifat orang takut ni. Saya nak wayak belum pada tunya beberapa perkara yang kita kena usaha mujahadah diri kita boleh hasil di bulan Ramadan ni, melalui Ramadan. Yang pertamanya hak kita sebut-sebut saat ni, sifat taqwa kepada Allah Ta'ala. Terbaik mari daripada la'allakum tattaqun saat ni. La'allakum tattaqun makna nak bina kita jadi orang takut ke Allah. Usaha supaya kita boleh takwa. Itu yang pertama. Yang keduanya, usaha supaya kita boleh maghfirah. Boleh maghfirah, boleh keampunan daripada Allah. Bahasa bimbang juga, takut juga. Dalam
apa nama ni, sebab-sebab di bulan Ramadan banyak untuk dapat keampunan, takut kita terlucuk daripada kelompok, daripada golongan orang yang dapat keampunan. Terlucuk terbit mana orang ni tak dapat keampunan. Bimbang juga. Tu. Satu, takwa. Kita kena usaha boleh. Yang kedua, usaha buat benda-benda yang dapat keampunan dari Allah. Untuk dapat takwa tu, la'allakum tattaqun saat ni. Nah, untuk dapat keampunan ni macam hak Tuhan suruh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Masya-Allah. Dua. Yang ketiga, kita mari bulan Ramadan ni, kita mari nak himpun markah. Kalau orang mengaji, orang belajar tu, pelajar-pelajar, anak-anak sekolah tu, ya himpun markah. Himpun markah. Kutik markah. Kalau kita kata bahasa Thai, mari duk saksum kenen. Saksum tem. Karena tem, markah, kenen yang kita nak boleh di bulan Ramadan ni, ya luar biasa. Berganda-ganda. Berlipat ganda. Amalan sunat seperti amalan wajib diganda kepada 70 ganda. Jadi kalau kita tak ada mari nak saksum tem, saksum kenen, tak ada nak himpun di peluang yang berganda-ganda ni, jadi rugi. Taqwa, maghfirah, kita mari himpun markah yang tiga. Himpun tem banyak. Semua tu gapo? Tepat hak kita nak cut go-nya, iaitu syurga Allah Ta'ala. Dalam bentuk kita bina jadi orang baik, jadi orang bertakwa. Lepas tu orang hak dapat keampunan, orang hak mari duk saksum tem, saksum kenen ciwit dia. Nah, mana kecek satu bahasa lagi makna buat pahalai banyak tu lah. Buat kebajikan banyak tu. Cuk tempat kita nak cuknya, goalnya Al-Jannah, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni ya orang hak takwa, Allah Ta'ala dah masuk syurga Allah Ta'ala. Sebulan Ramadan ni menjadi madrasah, menjadi sekolah, menjadi tempat untuk nak didik benda tu. Subhanallah. Tu yang kita kata Ramadan bulan tarbiyah, go-nya syurga Allah. Tapi nak lalu pergi situ tu, ya kena lepas ni, bina peribadi jadi orang yang bertakwa, usaha buat benda-benda yang jadi sebab kepada dapat keampunan dosa. Nah, saksum tem banyak, baru kita boleh syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat, dengan kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Rabbi. Jadi muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang-sedang duk ikuti, tak tahulah kata berapa orang yang saya tak ada masuk dalam Facebook ni. Ayat yang saya sebut tadi, ayat 16 dan 17 daripada surah Ali Imran. Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ni, sifat dia balas mana? Ayat yang 16 tu Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Ning salah satu daripada sifat orang yang bertakwa.
salah satu sebahagian daripada sifat orang hak takut ke Allah, orang balas mana? Orang berdoa ke Allah. Allazina yaqulun, sini maksudnya orang-orang yang selalu duk kata, duk berdoa. Doa ke Tuhan. Mana isi doa dia? Rabbana, ya doa. Innana amanna, Tuhan kami beriman. Rabbana innana amanna, kami beriman. Jadi orang beriman itu sifat orang takut ke Allah Ta'ala dah. Cuba kita klik pada surah Baqarah tu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ke? Sifat orang muttaqin, orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman. Sini ni mari kata Rabbana innana amanna. Tuhan kami beriman dah. Tak boleh jadi orang takut ke Allah kalaulah orang tu tak beriman. Beriman dengan Allah. Beriman dengan al-ghaib, hari akhirat, dan al-ghaib semuanya. Beriman dengan kitab Quran dan kitab-kitab yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi-Nabi dulu. Orang beriman. Sebab tu al-muttaqin sini, allazina taqaw, orang yang takut ke Allah Ta'ala ni, dia berdoa dan dia wayak dalam doa dia kata dia beriman. Berdoa ni, kalau bulan Ramadan ni, kita digalak berdoa. Melalui puasa kita ni, Masya Allah, puasa. Puasa, doa orang puasa ni, doa yang tidak ditolak. Doa orang puasa tidak ditolak. Doa satu laginya waktu berbuka puasa tidak ditolak. Berdasar kepada hadis Nabi SAW. Ayat yang Allah Ta'ala dok sebut hal puasa tu, akhir-akhir dok cerita hal puasa tu, Tuhan mari berkecek masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat Allah Ta'ala dok cerita hal puasa, tapi di akhir-akhir tu Tuhan sebut masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hamba aku mari dok tanya hak aku, sesungguhnya aku ni dekat. Allah Ta'ala kata qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat, Tuhan kata, aku terima permintaan ataupun doa orang yang meminta, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Sebab tu Nabi kata doa orang puasa dan doa waktu buka puasa la turad, tidak akan ditolak. Mana doa mustajabah. Doa da'watun maqbulah, da'watun mustajabah, da'watun la turad dia panggil. Masya Allah. Jadi orang berdoa tu pun orang takut ke Allah Ta'ala dah. Orang takut ke Allah Ta'ala dah. Dan berdoa ni dia ditolak oleh dua perasaan, khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum, orang hak takut ke Allah dah tu, dia bangun duk menajak Allah Ta'ala waktu malam, tolak ke daripada khaufan wa tama'a. Sebab tu orang berdoa ni dia ada takut dan dia ada tamak. Takut dosa, duk buat dosa, takut. Takut ke azab Allah, tamak kepada rahmat Allah. Tengok dah. Jadi kalau kita nak ambil pengajaran sini, orang bertakwa ni
iaitu orang beriman dan orang yang berdoa kepada Allah. Tengok lagi kata puak ni dak berdoa lagu mana, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Tuhan kami beriman dah, ampunlah kepada kami ni akan dosa-dosa kami. Wa qina azabannar, dan pipailah jagalah kami lepas pada neraka. Minta wi Tuhan ampun dosa, minta wi jaga wi lepas daripada neraka. Allah. Ni orang takut ke Allah. Termasuklah orang panggil semakinlah juga dengan Ramadan ni disuruh kita berdoa ke Allah Ta'ala. Terutama waktu kita jadi orang puasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu satu. Sambungi ayat lagi nya. Tuhan ayat orang hak takut ke Allah ni, as-sabirin. Masya Allah. Orang yang bersabar. Orang bersabar. Sabar. Masya Allah, di bulan Ramadan ni, terutama puasa. Puasa ni sabar. Sabar. Sabar ni ulama bahagi kepada 3 sabar. Sabar dalam nak buat suruhan. Hak Tuhan suruh kita buat kena sabar. Termasuk hak Tuhan suruh kita puasa. Suruh kita puasa. Kalau tak sabar tak boleh nak puasa. Nampak? Suruh kita semaya. Kalau tak sabar, tak boleh nak semaya. So, kita buat tu, buat ni. Kalau tak sabar, tak boleh nak buat. Itu satu bahagian daripada sabar. Sabar dalam nak meninggal larangan-larangan Allah. Dalam bentuk hak Tuhan larang. Larang tak boleh buat tu, larang tak boleh buat ni. Termasuknya kita puasa tu kena sabar dalam bentuk tinggal. Ada juga. Bentuk tinggal larangnya Allah. Waktu kita puasa, larang apa? Larang tak boleh makan. Larang tak boleh minum. Larang tak boleh setubuh dengan isteri waktu siang hari, waktu kita duk puasa. Itu larangnya. Larang hak tu masa kita puasa. Tekah tak ada puasa, tak ada larang hak tu. Makan kalau tak puasa, tak larang. Minum kalau tak puasa tak larang. Tidur dengan isteri kalau tak puasa tak larang. Nampak? Maka hak Allah Ta'ala larang yang tidak bersabit dengan buku puasa, kau lebih lagi lah. Bohong ni tak bersabit dengan puasa. Mengupak kecik huduh tak bersabit dengan puasa. Hak tu larang mula lagi lah. Walaupun tak bersabit dengan puasa sekalipun. Maka kita kena sabar juga. Nak tinggal larangan Allah. Ada satu lagi, sabar di atas bala petaka ataupun sabar dalam ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Jadi sabar ni kita dididik juga, diterbiah juga. Kita boleh latih juganya melalui ibadat puasa di bulan Ramadan. Nabi kata orang mari duk kata huduh, perang mari duk sumak ke lubang telinga kita, disuruh kita sabar ke? Dia kata inni shaim, aku puasa. Iza sabbaka ahadun, kalau mari duk menyupah, duk maki, duk kata huduh, falyakul inni shaim. Kata aku ni puasa. Aku tak layak, aku tak patut nak duk berakhlak jahil, dia panggil. Berakhlak bodoh. Mana aku puasa hari ni, aku tak boleh nak berkecek unduh. Aku tak boleh nak bertindak balah. Macam orang tak cerdik. Tak boleh. Sabar. As-sabirin.
Tak salahlah kita nak kata Ramadan ni bulan tarbiyah. Sabar tu satu sifat yang kena latih, kena didik. Allah, payah sabar. Payah sabar. As-sabirin. Ni as-sabirin. Was-sadiqin. Orang yang benar. Allahu Rabbi. Orang benar. Balah mana orang benar? Salah satu sifat benarnya puasa. Betul sungguh. Betul sungguh Allah Ta'ala wayak sifat-sifat orang takut Allah ni orang benar. Amalan puasa ni orang benar. Boleh puasa ni orang benar. Orang tak benar tak boleh puasa. Orang tak benar sama sekali dia tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab siap puasa ni amalan sir. Amalan rahsia. Kalau dia tak sesat, kalau seorang tak ada ikhlas, kalau hati dia tak benar, dia tak boleh puasa. Karena puasa tak nampak tengok. Tak nampak tengok puasa. Ia berbeza dengan amalan lain. Kalau sedekah ni kadang-kadang nampak tengok. Apabila kita sedekah pesan alaniyah, sedekah pesan put-put, nampak tengok. Semaya kita jemaah dapat orang nampak tengok. Puasa kita duk sore dengan duk tengah orang sama saja. Puasa tengah orang dengan duk sore sama saja. Kerana dia tak nampak tengok puasa tu. Sebab tu puasa perlu kepada ikhlas. Puasa perlu kepada kena ada sifat sidq, sifat benar. Subhanallah. Kalau dia tak ikhlas, tak benar, duk soraya kena selalu dah. Kita tak ada, dia buka puasa. Nampak? Tapi oleh kerana dia sidq, dia ada benar, dia jadi orang as-sadiqin, maka dia boleh puasa. Sebab tu puasa yang dijanji dapat keampunan itu Nabi kata kena man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Tu memang ada iman ni benar. Ada ihtisab pahala dari Allah, ada ikhlas. Maka itulah benarnya as-sadiqin. Sifat orang takwa yang salah satunya hasil mari daripada tarbiyatus siyam di bulan Ramadan. Wal qanitin, orang patuh, orang taat. Hak ni sifat orang takwa juga. Orang qanitin. Qanitin ni kalau pesan semaya lama-lama tu qanitin juga balas tu. Kalau makna umumnya orang patuh ke Allah. Orang qanitin orang patuh. Orang taat ke Allah. Orang tak deraka ke Allah. Tu panggil qanitin. Ni sifat orang takut ke Allah, qanitin. Allah. Wal munfiqin, dan orang infak, orang belanja, masya-Allah. Wal munfiqin ni sifat orang takwa juga. Sifat orang takut ke Allah Ta'ala juga. masya-Allah. Nak jadi orang hati murah ni juga daripada proses Ramadan. Proses Ramadan ni ada banyak perkara. Saat ni kita kata puasa. Salah satu lagi baca Quran. Hadis mari riwayat kata Nabi ni, kana ajwadan nas. Nabi ialah orang yang paling hati murah. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Yang paling Nabi hati murahnya bulan Ramadan, terutama sekali hadis tu dia kata waktu Nabi mari tadarus Quran dengan Jibril. Nabi tadarus Quran dengan Jibril. Ada itu yang kata Nabi tu sangat murah hati dia, borah hati dia, cepat dia dalam buat kebajikan.
Subhanallah. Tu panggil al-munfiqin. Sebab tu di awal Baqarah pun mari apa nama ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kau ada ayat orang takwa tu dalam surah Baqarah tu. Dalam surah Sajdah tu tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak juga. Orang semaya malam, orang sedekah. Mari dalam Al-Imran ni, wal munfiqin, orang belanja, orang borah, orang hati murah. Ni tarbiyah. Sedekah ni pun kalau tak latih dia tak boleh. Karena jiwa kita ni dia ada sifat bukhl, sifat bakhil tu dia ada. Kalau hak berat daripada bakhil lagi, asyuh, tu berat lagi. Nak selamat, nak plot pai, nak jaya, kita kena selamat daripada bakhil, selamat daripada syuh. Hak Tuhan kata wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang hak apa nama ni, terlepas dia jaga daripada syuh, baru dia plot pai, baru dia rot, baru dia jaya. Maka nak jadi orang al-munfiqin ni, orang belanja ni, belanja borah ni, maka boleh tarbiyah daripada proses Ramadan, kerabuan kanak dalam bulan Ramadan, dalam bentuk baca Quran. Bahawa kita buat ibadat banyak, puasa gapo, kita bahasa nak belanja. Di antara agendanya puasa ni, hikmat puasanya, rahsianya, salah satunya lapar. Lapar tu dia melahirkan sifat bertimai rasa. Bertimai rasa, mari rasa. Orang hak kadang-kala seumur hidup dia tak pernah rasa lapar. Karena dia tu hidup dia mewah. Hidup dia penuh dengan kenyang. Kenyang seumur, tak pernah lapar. Kalau takdir Allah Ta'ala tak ada fardu puasa ni, boleh jadi hamba Allah Ta'ala seorang ni tak pernah kenyang rasa lapar. Tapi melalui Ramadan ni dia kena puasa sebulan ni, sekurang-kurangnya kena berasa, oh balah ni rasanya lapar. Mari lapar tu bagi muasat, dia panggil perasaan bertimai rasa kepada orang yang miskin, kepada orang fakir. Berasa tu mari sifat murah hati. Mari berasa nak infak, beri makan pada orang buka puasa. Tolong orang yak rai, orang katsun, orang susah, orang fakir. Bertimang rasa, hati murah. Wal munfiqin. Ingat dah, kalau kita baca Quran dah, hati kita tak borah lagi, kena cek. Kita puasa dah, lapar dah hati ni sikit-sikit ni, tak ada lagi bertimai rasa, kena cek. Kena cek. Takut tak boleh sifat takwa. Takut tak boleh sifat takwa. Wal munfiqin. Salah satu laginya daripada kelompok ayat surah Al-Imran ni, wal mustaghfirina bil ashar. Masya Allah. Dan orang yang beristighfar di masa mana? Di masa ashar, masa sahur. Masya Allah. Kalaulah di bulan lain, orang yang tak ada latihan mana dengan puasa sunat, barangkali dia tak ada masa untuk bangun makan sahur.
Apabila tak ada masa bangun makan sahur tu, kadang-kala dia juga tak ada duk berpeluang bangun duk semaya malam. Apabila tak ada bangun waktu malam, maka boleh jadi dia tak ada masa nak istighfar, minta ampun ke Allah di masa tu. Masa sahur ni belum masuk fajar tu lah. Masa sahur ni belum fajar tu, masa yang kita duk dengar dalam hadis hak Nabi mari duk wayak kata taware mana hang orang bangun duk berdoa aku nak terima doa, mana hang orang hak bangun duk minta ampun aku nak ampun dosa. Tu masa tu selain daripada bangun duk berdoa ke Allah, bangun duk semaya tahajud, semaya qiyamul lail, di antara agenda orang takut ke Allahnya iaitu istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Taubat daripada dosa-dosa. Masya-Allah. Aning satu kelompok ayat yang Allah Ta'ala hurai sifat-sifat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini boleh beri barakah dalam nak tarbiyah diri kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita muhasabah. Hak lepas mari dah hari ni 13 hari, kita nak tarik balik tak boleh dah. Hak di depan kita nu kita tak boleh nak tahu kata kita umur kita sampai bila. Tetapi dalam harapannya minta Allah Ta'ala beri peluang lagi untuk kita bina diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah di bulan ni. Untuk jadi bekalan kepada 11 bulan lagi. Kita mari duk saksum time. Mari duk buat sebab-sebab basuh sapuh dosa-dosa kita, nak wiringi kita kelong. Karena kita duk berat dengan dosa. Apabila Ramadan ni bapa orang-orang dulu duk berseronok dengan Ramadan, di antaranya dia kata bulan Ramadan ni macam pembersih dosa-dosa, pengikih, penyapuh bagi dosa-dosa, untuk jadi kita ni kelong. Hidup kita tu, bergerak kita tu lebih ligak laju. Kerana dah berat buku dosa. Tak ada kelong kita ni buku dosa. Sebab tu marilah kita bertakwa kepada Allah. Mari kita buat sebab-sebab untuk dapat keampunan Allah. Marilah kita saksum time kita demi jadi hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak beri rangwan kepada kita, beri hadiah kepada kita, balasan kepada kita dengan syurga. Maka syurga tu bukan benda murah-murah kalau tak dapat kelebihan, tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Rasanya pertanding Qadatu masa masih baki lagi bersama kita ni, pertanding lebih kurang 7 minit lebih-lebih sikit-sikit ke. Marilah kita jadi waktu ni untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita doa mustajab, doa yang dikabul oleh Allah Ta'ala. Salah dan silap saya harap maaf. Apa kebaikan maka itu taufik dan hidayat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada ilmu melalui perkongsi pada petang ini, melalui kongsi saya dengan ibu-ibu dan ayah-ayah pada petang ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak kepada Ustaz Hamka yang sudi bersama dengan kami di stesen ilmiah ataupun Sertani Kuamru yang kita adakan pada
InsyaAllah setiap hari dia pukul 5.30 sampai kepada berbuka puasa. Dan untuk wilayah Narathiwat pada hari ini, waktu berbuka puasa pukul 21, 22. Dengan bel paling aman sekali. Jadi alhamdulillah, walaupun kita berada di bilik seperti ini, kerana kita tidak digalakkan untuk berkumpul ramai-ramai untuk mengelakkan, untuk menjauhkan daripada COVID-19, maka beginilah cara kita buat untuk menyampaikan tausiah, nasihat sama-sama untuk membina kecomelan ataupun kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan amal puasa kita menjadi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ini saya Muhammad Ghazali bin Harun dan juga Ustaz Mahdi ucap terima kasih kepada semua para penonton dan juga mohon maaf atas kekurangan yang ada pada kami. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.